Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Tuan Pengerusi yang saya hormati, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Madrasah Al-Falah, muslimin muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tama kalinya marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia daripadanya kita masih diberi kesempatan untuk terus menghirup udara Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Lebih-lebih lagi di saat kita berada di hari-hari terakhir Al-Ashr Awakhir min Ramadan yang sangat memerlukan segala bentuk pengorbanan kita, amal ibadah kita di atas tujuan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan menghidupkan Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari sudut khitab ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan tanggungjawab menghidupkan Ramadan terhadap orang-orang yang beriman. Sebab itu disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh sahaja menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk umum. Misalnya boleh disebut dengan perkataan ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam, wahai sekalian manusia diwajibkan kamu untuk berpuasa. Atau boleh disebut dengan perkataan ya ayyuhas sairul khal, wahai sekalian makhlukku diwajibkan ke atasmu untuk berpuasa. Lafaz-lafaz yang berbentuk khusus juga boleh disebut oleh Allah. Misalnya Allah Ta'ala boleh menyebut perkataan ya ayyuhal Arab, wahai bangsa Arab. Ya ayyuhal Ajam, wahai orang-orang yang bukan Arab. Ya ayyuhal Melayuiyun, wahai orang-orang Melayu misalnya. Boleh diguna pakai untuk dijadikan mahallul khitab. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih perkataan-perkataan yang lain, melainkan dia memilih perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah.
Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui hakikat mereka yang mampu untuk memikul tanggungjawab menghidupkan Ramadan itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang di dalam diri mereka ada keyakinan, di dalam diri mereka ada kepercayaan. Bagi kita mungkin kita rasa senang untuk kita laksanakan tanggungjawab berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana kita berada dalam suasana aman, damai, jauh daripada peperangan. Dalam rumah kita ada aircon, masuk dalam kereta pun ada aircon, kita pergi ke pejabat, ada aircon, datang masjid surau pun ada aircon, dalam suasana yang agak selesa. Tapi kalau kita bandingkan dengan mereka yang berada dalam suasana yang agak sukar, seperti di Palestin, di Suria, sebahagian besar di kalangan mereka berada di pusat-pusat tempat-tempat pelarian yang sudah tentu berhadapan dengan 1000 macam berbagai bentuk kesusahan dan kesukaran. Lebih-lebih lagi mereka yang duduk di tengah-tengah padang pasir. Kalau di Afghanistan duduk di celah-celah gunung, di celah-celah bukit, nak dapat roti pun kadang-kadang susah. Tetapi kita yakin andai kata dalam diri mereka ada iman, dalam diri mereka ada keyakinan, sudah tentu mereka akan berusaha untuk memastikan tanggungjawab Ramadan itu terbentuk atau terlaksana sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Allah Ta'ala telah memperwajibkan kepada mereka yang terdahulu sebelum kita. Bukan kita je, tapi umat-umat terdahulu, sebagaimana Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka, kita juga diperwajibkan oleh Allah. Suatu ada riwayat yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana disebut oleh Ibn Abbas, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah, tak kala Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'al yahuda tasumu, dia melihat penduduk Madinah terdiri kalangan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu. Lalu Nabi bertanya, qala ma hadha, ay ma hadha as-saum alladhi yasumu haula, apakah bentuk ibadah puasa yang dilakukan oleh mereka pada hari ini? Jawab mereka, qalu hadha yaumu salih wa hadha yaumun najjallahu bani Israel min aduwwihim. Hari ini kami melakukan ibadah puasa ini kerana mengikut jejak langkah Nabi Saleh yang sebelum kami. Begitu juga dengan Nabi Musa yang terselamat daripada kepungan Firaun, ditenggelamkan Firaun dalam Laut Merah. Lalu Nabi Musa bersama dengan Bani Israel menunaikan tanggungjawab berpuasa pada hari itu. Lalu Nabi SAW berkata, kalau begitu, fa ana ahaqqu bi Musa minkum wa samahu wa amara bisyani. Kalau begitu, kata Nabi, akulah orang yang paling layak untuk berpuasa pada hari ini. Nabi pun berpuasa dan menyuruh para sahabat menunaikan tanggungjawab berpuasa pada hari itu. Puasa itu dikenali dengan nama puasa Ashura. Yang kalau kita lihat hadis-hadis yang seumpama itu banyak menggambarkan betapa umat-umat terdahulu sebelum kita, mereka telah menunaikan tanggungjawab, walaupun kadang-kadang ada di kalangan mereka yang sesat, ada di kalangan mereka yang jauh daripada agama, tetapi ibadah puasa tetap merupakan suatu bentuk ibadah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terdahulu sebelum kita. Begitu juga kalau kita lihat agama-agama besar dalam dunia ini, seperti bukan sahaja agama Yahudi, orang-orang Yahudi sampai ke hari ini mereka tetap berpuasa. Kata Profesor Dr. Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi,
Orang-orang Yahudi berpuasa Ramzan lil haddad wal huzun. Dia berpuasa kerana menyatakan kedukecitaan apabila mereka berhadapan dengan musibah-musibah besar, seperti banjir besar, kemarau panjang, puting beliung, atau penyakit berjangkit. Dia akan berpuasa. Begitu juga andai kata mereka merancang untuk mengadakan projek-projek mega, mereka akan menyuruh masyarakat Yahudi berpuasa di atas tujuan untuk minta rahmat daripada Tuhan. Itu dalam agama Yahudi. Begitu juga dalam agama Kristian. Kata Profesor Dr. Abu Hasan Nadawi, dikata dalam masyarakat Kristian, qabla an yabda risalatahu shamu 40 yauman. Dulu sebelum terbentuknya agama Kristian, sebelum zaman Nabi Musa lagi, mereka telah berpuasa selama 40 hari berturut-turut. Bermula daripada terbitnya matahari sehingga kelihatan bintang yang paling awal pada waktu malam. Lama juga tu. Sampai tengah malam baru buka puasa. Ada dalam agama mereka. Dalam agama Buddha, begitu juga pernah keluar dalam surat khabar dulu, tokoh-tokoh agama Buddha, terdiri daripada Tok Sami dia, di kota Kathmandu, di Tibet, di India. Dia masuk dalam tempat-tempat sunyi, gua-gua dan sebagainya. Mereka bertapa dan berbuka dengan menggunakan bertih saja. Makan bertih je. Kita dan juga nasi lemak ke apa ke tak? Dia makan bertih je. Untuk gambarkan bahawa dalam agama mereka juga ada puasa. Dalam agama Hindu, kata Abu Hasan Nadawi, orang-orang Hindu pernah di antara tokoh mereka yang terkenal, dikenali dengan nama T.M.P. Mahadevan, seorang tokoh dalam bidang ilmu falsafah Hindu purba, pernah memegang jawatan sebagai ketua bidang ilmu falsafah di Madras di India. Dia pernah menulis dalam satu jurnal dan diterjemah ke dalam bahasa Arab. Dia kata apa? Dia kata kullu ta'ifatin minat tawaif al-hindukiyah tukhassisu li nafsiha ayyaman taqdiha fi du'a wal ibadah wa yasumuha aksaru afradiha. Dia kata setiap kumpulan atau setiap kasta dari kalangan masyarakat Hindu, bermula daripada kasta tinggi, kasta Brahmin, sampailah kepada kasta rendah, kasta Parya, dia akan menunaikan tanggungjawab berpuasa. Dia ada hari-hari khusus, dia menentukan hari untuk berpuasa, beramal dan beribadat sepanjang malam, dan di waktu siang mereka tidak akan menyentuh sebarang makanan. Itu ada dalam agama mereka. Tetapi kalau kita bandingkan dengan agama Islam, kita dalam Islam bukan sahaja kita berpuasa dalam erti kita menahan diri daripada makan dan minum, akan tetapi kita telah dikurniakan oleh Allah kelebihan yang berbagai, termasuklah disediakan kepada kita syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang mana Allah janji dengan pahala yang berlipat kali ganda. Kita sembahyang sunat sahaja dibalas seperti kita mengerjakan kewajiban. Kita menunaikan tanggungjawab wajib, mungkin sembahyang isyak, sembahyang subuh, sembahyang zuhur wajib. Satu kewajiban dibalas sehingga 70 kali ganda. Seolah-olah kita sembahyang zuhur, sekali sembahyang zuhur seolah-olah kita buat 70 kali. Lebih berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan kita berpuasa, dalam sebuah hadis kursi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku, meninggalkan nafsu dan syahwat kerana aku, maka akulah yang akan membalasnya dengan limpahan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Bukan kata 100 kali ganda, 700 kali ganda, 70 kali ganda, tak. Sampai ke peringkat tidak terhitung. Tak boleh nak kira. Pakai kalkulator pun tak boleh kira.
betapa besarnya janji Allah untuk mereka yang merebut peluang sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Setidak-tidaknya kita lazimkan 3 perkara. Yang pertama, sembahyang Isyak dan Tarawih secara berjamaah sehingga selesai. Begitu juga sembahyang subuh keesokan harinya secara berjamaah, maka akan dibalas pahalanya seolah-olah kita menghidupkan malam sepanjang malam. Itu kelebihan kita menghidupkan tanggungjawab bertarawih. Jangan kita rasa letih. Letih pun kita lawan juga, kita buat juga sampai kita dapat menyesuaikan diri kita dengan apabila tanggungjawab untuk menghidupkan Ramadan. Yang kedua, kita kena baca Quran. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala rangkaikan Ramadan dengan Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Disebut Ramadan, disebut Quran. Untuk menggambarkan kepada kita betapa Al-Quran itu sangatlah utama, sangatlah penting untuk kita baca, kita fahami dan kita beramal dengannya. Kerana dia merupakan kitab yang datang daripada Allah. Tidak ada sebarang bentuk keraguan. Dia merupakan kitab petunjuk yang kekal abadi. Sebab itu disebut zalikal kitab la raiba fi. Itulah dia kitab suci Al-Quran yang tidak ada padanya sebarang syak. Disebut la raiba, tak ada syak. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia syak ni dia ada 2. Satu, syakun, dia terjemah dengan makna syak. Dan yang satu lagi raiba, diterjemah dengan makna syak juga. Tetapi syakun ni kemuncak kepada perasaan ragu. Raiba ni di peringkat awal, peringkat mula-mula. Rasa nak ragu tu, itu dipanggil raiba. Jadi kata Allah, bukan kata syak yang di puncaknya, hatta syak yang sedikit pun tak ada. Al-Quran itu merupakan kitab petunjuk yang benar, yang menjadi pedoman kepada sesiapa yang menjadikan ia sebagai pedoman dalam hidup, petunjuk dalam hidup kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Satu huruf yang kita baca dibalas sehingga 10 kali ganda. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah. Di samping itu juga, kita hendaklah menyedari hakikat Ramadan ini sebenarnya adalah bulan pendidikan. Allah Ta'ala nak didik kita, nak asuh kita supaya jadi manusia. Bukan sahaja dari sudut amal ibadat. Amal ibadat sudah tentu merupakan perkara yang pasti kita akan laksana sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Kerana Ramadan itu dianggap sebagai perisai bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita boleh kawal diri kita bila kita berpuasa. Luaran kita, kita jaga. Kaki tangan kita tak buat dosa. Telinga, mata kita tak melihat benda-benda yang salah. Kita kawal. Begitu juga dari sudut batin kita. Batin kita, kita jaga. Kita tidak timbulkan perasaan-perasaan yang boleh membawa kepada makna mazmumah, seperti sifat ego, sifat bongkak, sifat sombong, sifat bangga diri. Tak ada sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Bahkan kita mengikhlaskannya semata-mata kerana Allah. Sebab tu kalau kita lihat amal ibadah Ramadan ni beza dengan amal ibadah yang lain. Kalau puasa beza kerana apa? Kerana sembahyang, kalau kita lihat, orang nampak kita laksanakan tanggungjawab tu. Pergi masjid, balik masjid, pagi, tengah hari, petang, malam, orang nampak. Begitu juga kalau kita pergi haji, satu kampung orang tahu kita pergi ke Mekah. Balik kampung dekat airport, orang sambut lagi.
orang mengeluarkan zakat. Kadang-kadang bukan kata satu kampung. Kalau masuk dalam surat khabar, pegang cek besar-besar, satu Malaysia pun orang tahu. Itu dipanggil ibadah zahiriyah, yang boleh dilihat dengan mata kasar. Tapi berbeza dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ni kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebab tu kita duduk seorang-seorang, orang dah tak ada, anak bini kita dah tak ada, pergi sekolah, pergi kerja, kita duduk seorang pun kita tak makan. Pasal apa? Pasal kita tahu walaupun kita makan, sedikit pun diketahui oleh Allah. Allah Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha melihat. Orang pergi cari bulu lemang dalam hutan, tak ada siapa tahu. Kalau dia hentam air mineral 2-3 botol, balik dia buat lembik tengkuk, orang kata dia puasa. Pasal apa? Pasal tak ada orang nampak. Tapi kalau sekiranya dia berpuasa demi kerana Allah, mengikhlaskan diri kepada Allah, duduk dalam hutan sekalipun dia tak akan makan, tak akan minum. Ini yang dikatakan keikhlasan yang timbul daripada qalb, daripada dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita lihat dari satu sudut, sepanjang 1 bulan kita dididik untuk jadi lurus. Mudah-mudahan selepas Ramadan, kita keluar Ramadan itu, kita akan jadi orang yang benar-benar jujur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga didikan dari sudut perjuangan kita. Kita adalah umat yang disebut sebagai ummatud da'wah, umat dakwah, umat yang sentiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada perkara-perkara mungkar. Apa nama ni? Melarang daripada perkara-perkara mungkar. Sebab itu kalau kita lihat dari sudut ini, perjuangan pada hakikatnya tidak boleh dipisahkan dengan ibadah puasa. Sebab itu kita lihat Rasulullah bersama dengan para sahabat di saat mereka menunaikan tanggungjawab berpuasa pada bulan Ramadan, pada tahun yang sama juga adalah mereka disyariatkan untuk berperang dalam peperangan Badar. Suatu kita lihat banyak riwayat berkenaan dengan para sahabat ketika Badar. Umpamanya kalau kita lihat ada satu riwayat berkenaan dengan sahabat, nama sahabat ni ialah Umair ibn al-Hammam. Umair ibn al-Hammam ni bila dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Badar, Nabi pernah bersabda, kata Nabi, kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangunlah kamu wahai para sahabatku pada hari ini, kejarlah untuk mendapatkan syurga, kerana syurga itu lebih baik, lebih luas daripada langit, bumi dan segala isinya. Jadi si Umair bin Hammam ni bila dia dengar Rasulullah kata begitu, dia terpesona. Dia kata, ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard. Wahai Rasulullah, benarkah syurga itu seluas langit dan bumi ini? Dia rasa macam hebat sangat. Kata Nabi, qala na'am, ya, kata Rasulullah, betul sebagaimana yang aku katakan. Si Umar pun terus terluncur daripada mulutnya perkataan bah dalam bahasa Arab. Dia Arab kampung. Rasulullah ni Arab bandar sikit. Jadi Nabi pun tanya dia, malladhi yahmiluka ala qawlika bah. Wahai Umar, kenapa ia menyebabkan kamu berkata dengan kalimah bah itu? Kata Umar, la wallahi ya Rasulullah, illa an akuna min ahliha. Tidak ada sebarang maksud lain wahai Rasulullah, melainkan aku berharap untuk dapat masuk syurga Allah yang sehebat itu. Itu kata si Umar. Rasulullah pun berkata, kalau begitu fa innaka min ahliha, kamu memang boleh masuk syurga itu. Ada beberapa orang sahabat yang dijanjikan syurga dalam perang Badar. Di antaranya si Umar ni. Rasulullah kata, kamu pasti akan dapat masuk syurga itu. Sehingga si Umar ini dalam keadaan lapar mengeluarkan beberapa biji buah tamar daripada poket jubahnya. Dia buat bekal dia dalam poket dia, dia ambil, dia nak makan. Dia kata, la in ana uhyitu an akula tamarati hadhihi fa innaha la hayatun tawilah. Kalau sekiranya
aku melebihkan untuk habiskan buah kurma ini, itu bermakna hidupku masih panjang lagi, sedangkan syurga telah menanti kedatanganku. Lalu farama makana minat tamar, dia pun ambil buah tamar tadi, dia lontar jauh, terus berempuh musuh dalam keadaan pedang yang terhunus di tangan. Inilah bentuk para sahabat yang berpuasa pada bulan Ramadan. Semangat perjuangannya sentiasa berkobar-kobar. Bukan sahaja bertajuk pada waktu malam, menghidupkan sembahyang sunat tarawih dan sebagainya, tapi lebih jauh daripada itu, semangat perjuangan yang ada dalam diri itu dikobarkan, sehingga mereka menjadi umat yang hebat, umat yang kuat, umat yang berani untuk kebenaran, demi untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Saya ada kumpulkan beberapa hadis, lebih kurang 5-6 buah hadis, tapi malam ni saya rasa saya sebut satu hadis itu sahaja dahulu. Mungkin kalau kita ada peluang nanti kita akan sambung balik. Dan untuk itu saya rasa sekadar itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.